Datuk Dr. Haji Zahasan Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa natubu ilayhi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita wa sallamta wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Muslim-muslimin al-hati dan dikasihi sekalian, kita masuk pada ayat 21 dan 22 dari surah Yusuf, iaitu pada muka surat 561 jilid yang keempat, tafsir Ibn Kathir. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qala alladhi ishtarahu min Misr limra'atihi akrimi mathwahu asa an yanfa'ana aw nattakhizahu walada. وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. صدق الله العظيم. Dan orang Mesir yang belinya berkata kepada isterinya, berikanlah kepadanya tempat dan layanan yang baik. Boleh jadi dia memberi manfaat kepada kita atau kita jadikan dia sebagai anak. Dan demikianlah pula kami memberikan kedudukan yang baik kepada Yusuf di muka bumi, agar kami ajarkan kepadanya tafsir mimpi. Dan Allah berkuasa terhadap urusannya, tapi kebanyakan manusia tidak mengetahuinya. Dan tatkala dia cukup dewasa, kami berikan kepadanya hikmah dan ilmu. Demikianlah kami memberi balasan kepada orang yang berbuat baik. Jadi Allah menjelaskan kepada kita tentang kelembutannya kepada Nabi Yusuf dengan mentakdirkan untuknya orang datang dari Mesir, membelinya, memberi perhatian kepadanya, memuliakannya dan pesan kepada keluarganya untuk baik kepada baginda. Ini dimaksudkan sebagai bila Allah menyatakan wallahu ghalibun ala amrih. Allah SWT yang menentukan, bukan kita yang menentukan. Perancangan-perancangan yang dibuat oleh manusia semuanya berubah dengan kehendak Allah SWT. Tengok kedatangan kelompok musafir dan perintah mereka untuk mengambil air dalam perigi itu semua merupakan kehendak Allah yang kita sebut wallahu ghalibun ala amrih, sehingga dia selamat daripada kesengsaraan dalam perigi seperti yang telah kita bayangkan, ceritakan sebelum ni apa yang terdapat dalam perigi dalam kegelapan jauh daripada ayahnya. Kemudian telah kita pelajari dalam episod yang lalu bahawa Nabi Yusuf dijual dengan harga yang sangat murah, dengan harga kira-kira 20 dirham saja seperti kata Ibn Abbas dan juga Ibn Mas'ud radhiyallahu anhuma, bahawa itu merupakan harga yang tak sepatutnya, yang disebut sebagai bakhs wa kanu fihi minaz zahidin. Mereka menjual dengan harga yang sangat murah seperti itu dengan tujuan untuk supaya tidak berpanjangan kisah Yusuf ini dan supaya dapat dibawa pergi tempat yang jauh, bukan dengan tujuan komersial, tapi untuk menghilangkan Yusuf dari pandangan keluarga, dari pandangan ayah terutamanya. Jika yang menjualnya adalah para musafir yang mengambil air, maka Yusuf hanyalah barang temuan. Barang yang ditemui kita panggil sebagai luqatah, laqit. Siapa saja yang menemui satu tanpa membelinya, dia akan menjualnya dengan harga yang sangat murah. Dalam ayat yang lepas juga kita telah lihat terdapat dalil yang jelas tentang kebolehan atau kebenaran membeli sesuatu yang bernilai tinggi dengan harga yang murah dan menjualnya adalah satu perkara yang harus. Kita telah pelajari perkara dalam bab luqatah laqit dalam kuliah yang terdahulu. Jadi dalam perkara ini berkaitan dengan perginya Nabi Yusuf AS jauh dari keluarga. Sekarang telah berada di negara Mesir. Dapat kita lihat dalam tafsir Ibn Kathir bahawa akrimi mathwa, ada yang membeli daripada Mesir ini merupakan seorang yang berkedudukan, berpangkat, bangsawan lah. Wahwal wazir, dia merupakan menteri sebenarnya. Qala al-Aufi an Ibn Abbas, nama dikatakan sebagai itfir ataupun kitfir. Wallahu a'lam. Nama-nama telah kita bawakan dalam versi usul tafsir sebelum ini, bukan perkara yang diberi fokus oleh Al-Quran, oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dia ni bertanggungjawab untuk menjaga khazain Mesir, iaitu dia menjadi menteri keuangan di Mesir. Raja pada masa itu bernama Rayyan bin Walid, kata kebanyakan para ahli tafsir termasuk Ibn Katsir. Ini merupakan daripada kalangan Amalik, Imlaq. Isterinya bernama Ra'il bin Ru'ail. Ada yang mengatakan namanya Zaliha ataupun Zulaikha, dibaca dengan fa'ila ataupun fu'aila, Zaliha ataupun Zulaikha. Jadi inilah raja yang dikatakan raja ataupun Aziz Misr ini, orang bangsawan yang membeli Nabi Yusuf ini merupakan seorang yang beriman. Begitu juga raja itu kemudiannya beriman. Wallahu alam, ni adalah disebut oleh Az-Zamakhsyari dalam tafsirnya bahawa dikatakan juga
yang merupakan raja pada masa itu, kan al-malik fi ayamihi Fir'aun Musa. Inilah raja yang hidup pada zaman Nabi Yusuf. Dia juga panjang umurnya sampai kepada Nabi Musa. Asya 400 sana, dia hidup selama 400 tahun. Dan itu Allah menyatakan dalam surah Ghafir ayat ke-34, walaqad ja'akum Yusuf min qabl bil bayinat. Ini adalah berkaitan dengan seruan kepada Nabi Musa kepada Fir'aun yang datang selepas itu, bahawa inilah perkara yang sama pernah dibawa oleh Nabi Yusuf sebelum aku. Dan Nabi Yusuf dengan Nabi Musa ini jaraknya lebih kurang 400 tahun. Jadi ada yang mengatakan bahawa Fir'aun yang sama itulah Fir'aun yang ada pada zaman Nabi Yusuf dan yang sama pada zaman Nabi Musa. Tapi pendapat ni tidak ada dasarnya. Ada yang mengatakan bahawa Fir'aun Musa itu merupakan keturunan daripada Fir'aun yang hidup pada zaman Nabi Yusuf. Cuma pada zaman Nabi Yusuf dia tidak memakai gelaran itu. Wallahu a'lam. Muslim-muslimat rahmati dan dikasihi. Ini kisahnya panjang kalau kita dapat lihat dalam kitab-kitab tafsir dibawakan. Sebenarnya apabila kita memiliki satu benda yang baru, umpamanya membeli kereta, umpamanya berkahwin. Dalam hadis riwayat Abu Daud bahawa Nabi SAW mengajar kita. Ini adalah amalan Nabi SAW. Seperti hadis contohnya riwayat Ibnu Majah bahawa kalau seorang idza tazawwaja ahadukum imra'atan aw ishtara khadiman falyaqul Allahumma inni as'aluka khairaha wa khaira ma jabaltaha alayhi wa a'udzu bika min syarriha wa syarri ma jabaltaha alayhi wa in ishtara ba'iran falyakhuz bi zirwati sanamihi wa liyaqul mithl dhalik. Ini satu amalan Nabi, sunnah Nabi SAW. Itu kalau seseorang berkahwin, maka disunahkan seorang itu untuk memegang dahi isterinya atau ubun-ubun isterinya yang baru dikahwini itu. Maka berdoalah dengan doa yang Nabi anjurkan ini. Ya Allah, aku mohon kebaikan, aku mohon kepadamu kebaikannya, dan aku mohon kebaikan yang ada padanya yang kau jadikan, dan aku mohon kepadamu perlindungan dari kejahatannya dan segala kejahatan yang ada padanya. Ini doa adalah sunnah Nabi untuk dibacakan ke ubun-ubun isteri yang baru dinikahi. Namun eloklah dibuat di tempat yang tidak, maknanya menjaga, mengelakkan ihraj. Ihraj ni maknanya seolah kita melakukannya, biarlah jangan nampak seolah-olah mengungkit satu perkataan ya Allah sama kejahatannya. Bunyi begitu mungkin kurang senang bagi mereka mendengarnya. Tapi kalau orang itu terpelajar dan dia tahu yang merupakan sunnah Nabi, maka tak salahlah untuk kita mendoakannya seperti itu di hadapan keluarganya. Bahkan dalam hadis ini juga seperti disebut oleh Al-Imam An-Nawawi dalam Al-Azkar, galakan untuk kita ada pekerja pun kita boleh bacakan sedemikian pada ubunnya, seolah-olah pada kenderaan yang kita beli. Kalau zaman dahulu mereka ada hamba yang mereka miliki, maka mereka beli, maka dibaca demikian pada ubun-ubunnya. Maknanya kalau kita ada khadam bekerja dekat rumah ataupun khadimah, maka isteri kita yang bacakan pada ubun-ubunnya. Maklumlah orang asing datang di rumah, berbagai pengkhianatan boleh dilakukan terhadap sekeluarga. Maka ini antara amalan doa Nabi SAW mengelakkan keburukan berlaku, mohon kepada Allah perlindungan. Ini adalah berkaitan dengan kedatangan Nabi Yusuf sebagai hamba dalam keluarga tersebut. Saya buat berkaitan supaya kita faham dalam konteks kekeluargaan, konteks kita bekerja, memohon kepada Allah, seperti itu sangat digalakkan. Juga kalau kita beli kenderaan umpamanya, kenderaan baru ke, second hand ke, motosikal ke, hari pertama kita memperoleh kenderaan itu, kita doa seperti doa Nabi, kerana dinyatakan demikian. Wa ishtara ba'iran, kalau dia membeli, kalau dahulu tunggangan, zaman sekarang kenderaan lah, amalkan doa ni tuan. Allahumma inni as'aluka khairaha wa khaira ma jabaltaha alaihi wa a'udzu bika min syarriha wa syarri ma jabaltaha alaihi. Ya Allah, aku mohon kebaikan yang ada padanya dan segala kebaikan yang kau jadikan padanya. Aku mohon perlindungan kepadamu dari segala kejahatannya dan kejahatan yang ada padanya. Jadi apa yang dinyatakan dalam ayat Allah di sini, akrimi mathwa. Berkata orang yang beli ini, iaitu Aziz Mesir ini, iaitu gubernur ataupun orang bangsawan yang merupakan menteri di Mesir ini, punya kedudukan, dia bekerja reportnya kepada Malik, raja di Mesir, di maknanya orang berkedudukan lah, mungkin di kalangan top 10 lah di kalangan penduduk Mesir kalau kita senang untuk faham. Dia berkata kepada isterinya, limra'atihi akrimi mathwa. Tuan-tuan, bila kita melihat dalam Al-Quran, penggunaan bahasa Al-Quran ini satu yang unik. Mengikut kajian Dr. Fadil Samarai, seorang pakar Quran dan tafsirnya dari Baghdad, saudara lihat perkataan yang digunakan oleh Quran. Kalau kita tidak berbahasa Arab, kita lihat terjemahan saja, kita merasakan tidak ada apa-apa. Sebenarnya ada beza di antara perkataan zauj dengan imra'ah. Perhatikan ya, bila Allah SWT menyatakan dalam Quran, contohnya cerita tentang Nabi Adam ayat 35 surah Al-Baqarah, a'udzubillahi minasyaitanirrajim wa qulna ya Adam uskun anta wa zawjuka al-jannah. Kami berfirman, wahai Adam, tinggallah engkau bersama dengan isterimu dalam syurga. Di sini Allah guna zaujun. Bahasa Arab yang lebih fasihnya ialah isteri kita panggil zaujun, bukan zaujatun. Kalau panggil zaujatun itu tidak fasih maknanya. Isteri disebut zaujun, walaupun bunyinya seperti lelaki.
Kita faham zaujun suami, zaujatun isteri. Tidak, bahasa Arab yang fasih perkataan zaujun merujuk pada pasangan, itulah penggunaan untuk orang perempuan. Sebab itu juga kita perhatikan surah As-Saffat, Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitanirrajim, wahsyurul ladzina zalamu wa azwajahum wama kanu ya'budun. Kalaulah orang yang menzalimi orang lain ketika di dunia dahulu dan melakukan dosa-dosa besar, mereka dan isteri-isteri mereka dan segala yang mereka sembah di dunia dahulu. Lihat perkataan yang digunakan oleh Allah di sini, zaujun. Dan Allah juga menyatakan tentang isteri Nabi, an-nabiyyu aula bil mu'minina min anfusihim wa azwajuhu ummahatuhum. Surah Al-Ahzab ayat ke-6. Nabi adalah yang paling aula terhadap orang beriman itu daripada diri mereka sendiri, dan isteri-isteri Nabi adalah ibu-ibu orang beriman. Lihat Allah menggunakan nama isteri Nabi, panggilan disandarkan kepada baginda SAW dengan nama azwaj. Tetapi mengapa pula kita lihat di hujung surat Tahrim contohnya, Allah menggambarkan ayat ke-10 ke-11, a'udzubillahi minasyaitanirrajim, daraballahu mathalan lilladzina kafaru imra'ata nuhin wa imra'ata lut kanata tahta 'abdaini من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع داخلين وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. Allah membawa perumpamaan untuk orang kafir, perempuan kepada Nuh dan perempuan kepada Lut. Ini saya terjemahkan direct ya. Mereka pernah berada di bawah dua orang hamba yang paling saleh di antara hamba-hamba kami, tetapi mereka telah mengkhianati mereka berdua dan tidak memberi apa-apa kebaikan terhadap mereka daripada Allah perlindungan sedikit pun, dan dikatakan kepada mereka di akhirat, masuklah kamu ke dalam neraka bersama dengan mereka yang masuk dalamnya. Dan Allah membawa perumpamaan kepada orang beriman, perempuan kepada Firaun, ketika dia berkata kepada Tuhannya, wahai Tuhan, binakan untukku sebuah istana dalam syurga dan selamatkan aku dari kejahatan Firaun dan kerjanya, dan selamatkan aku daripada kaum yang zalim. Begitu juga dalam ayat yang kita baca di sini, ayat ke-21, waqala alladhi ishtarahu min misra limraatihi akrimi mathwa. Dan berkatalah dia yang membeli Yusuf dari Mesir itu kepada perempuannya, muliakanlah budak ini, anak ini. Apa beza tuan-tuan antara zaujun dengan imra'atun? Kalau kita lihat pada terjemahan Quran, kita akan lihat isteri lah, apa beza pula. Dan kalau kita pun menyebut itu perempuan saya, perempuan maknanya isteri kita. Kalau penggunaan orang kampung, di masjid sana, mereka menggunakan perkataan mudah faham begitu. Tapi Quran berbeza tuan-tuan. Beza yang ada di sini kerana setiap kali Allah menggunakan perkataan zaujun, ia merujuk pada keserasian. Maknanya bila digunakan oleh Allah SWT perkataan zaujun, adanya keserasian di antara suami dengan isteri. Kalau suami saleh, maka isterinya pun salihah. Kalau isteri itu mengajak kepada neraka, suaminya pun sama juga mengajak ke neraka, maka isteri itu pun dianggap sebagai serasi dengan suaminya dalam kejahatan. Seperti Allah sebut dalam surah As-Saffat, wahsyurul ladzina zalamu azwajahum wama kanu ya'budun. Kerana perkataan zauj datang dari perkataan azwaj. Bila Allah menyatakan wa akharu min syaklihi azwaj, maknanya dia pasangan yang tak boleh dipisahkan. Ada keserasian di situ, baik dalam kebaikan ataupun sebaliknya dalam keburukan, maka ada keserasian antara mereka. Tetapi ada perempuan ini yang tidak serasi dengan suaminya, walaupun suaminya saleh, tetapi dia menyeru pada kemungkaran seperti yang berlaku dalam kisah isteri Nabi Nuh dengan isteri Nabi Lut. Sebab itu Allah mengatakan kanata tahta abdaini min ibadina salihaini fakhanatahuma. Dua perempuan ini, walaupun isteri pun Nabi, mereka adalah terlibat dalam perkara menyokong kejahatan kaumnya. Walaupun mereka tidak terlibat melakukan zina, liwat, tidak, tapi mereka adalah orang yang mengingkari seruan suami mereka, iaitu Nabi Nuh dengan Nabi Lut. Maka Allah menyatakan mereka itu bukan isteri dalam konteks keserasian, tidak digunakan kepada zaujun. Begitu juga isteri kepada Firaun. Firaun penyeru kepada neraka dan keingkaran terhadap Allah Taala, penentangan terhadap Islam yang dibawa Nabi Musa AS. Maka isterinya pula penyokong Nabi Musa. Dengan cara itu pun Allah menyatakan tidak ada keserasian, maka dia juga tidak memakai perkataan zaujun. Yang digunakan oleh Allah adalah perkataan imra'atu Firaun, perempuan kepada Firaun. Kerana Firaun berada di satu tempat, isterinya menemui ataupun pergi ke tempat yang lain. Orang Arab kata huwa fi wadin wa zawjuhu fi wadin akhar. Dia satu tempat, isinya tidak mengikut jalan yang sama kepada kemungkaran dan kemaksiatan, kedegilan, keingkaran itu. Ini penggunaan Quran tuan-tuan. Maka bila Allah menggunakan wa qala istarahu min misr limraatihi akrimi mathwa, berkatalah yang beli Yusuf itu dari Mesir kepada perempuannya, beri penghormatan kepada budak ini, jaga dia. Menunjukkan kepada kita tiada keserasian di antara mereka. Dan sebahagian daripada para ulama tafsir mengatakan bahawa suami ini merupakan seorang
seorang ahli politik yang terkemuka, kalau ibaratnya seorang businessman yang terkemuka, begitulah juga keadaannya, maka dia tak sempat nak bagi perhatian kepada isterinya. Ada setengah mengatakan bahawa beliau ni kana hasuran la ya'ti nisa. Dia ni seorang yang tidak mempunyai keinginan pada orang perempuan daripada asalnya, bahawa beliau ni seorang yang tidak mampu bersama dengan seorang isteri, ataupun seorang yang mandul, umpamanya begitulah maksud. Maka dia membiarkan isteri, dan agak banyaknya perkara semikian berlaku. Seorang suami yang disibukkan dengan urusan dunianya, sedangkan isterinya hanyalah menjadi isteri sebagai satu formality, tidak lebih daripada itu. Benarkah demikian? Nanti kita akan lihat dalam kuliah berikutnya. Wallahu a'lam, wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin, wa barakallahu fikum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.